Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa bin Idris, bernombor matriks A1959744. Dalam video ini saya akan membincangkan tajuk dekolonisasi di bawah kursus LMCW 2143 Falsafah Isu Semasa di bawah seliaan Dr. Afifuddin Husairi bin Mat Yusof Husin. Jadi, objektif pembentangan ini adalah untuk memahami kesan kolonisasi dan falsafah Cartesian dualism. Kedua, menjelaskan keperluan dekolonisasi. Dan yang ketiga, menerangkan kaedah sesuai bagi tujuan dekolonisasi. Kita beralih ke pendefinisian. Apa itu kolonisasi? Kolonisasi ini didefinisikan sebagai perihal masyarakat tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material dan pemikiran. Dunia masa kini telah dipengaruhi oleh kolonisasi daripada negara barat. Seterusnya, dekolonisasi. Dekolonisasi ialah perihal membebaskan diri dari elemen penjajah. Jadi, mengapa negara kita perlukan penjajahan? Hal ini kerana semasa penjajahan barat, masyarakat didedahkan dengan ilmu pemahaman modernisasi yang mengikut acuan negara barat. Jadi, apakah punca yang menyebabkan kolonisasi? Pengaruh utama kolonisasi barat adalah kemajuan teknologi, bidang sains dan teknologi tamadun mereka yang bermula pada zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan. Pada abad ke-16, zaman kebangkitan ini bermula dari negara Itali, dan pada abad ini jugalah pemikiran humanism diterapkan, di mana ia menggalakkan manusia dan masyarakatnya untuk berfikir untuk menyelesaikan permasalahan. Dan sekularisasi barat bermula pada abad ke-17 pula, menyaksikan revolusi saintifik, kemajuan sains yang begitu pesat, dan ini merupakan asas kemajuan sains dan teknologi pada masa kini. Seterusnya ialah pada abad ke-18, di mana revolusi industri berlaku di Britain, Perancis, Jerman dan Belanda. Gerakan Enlightenment juga terjadi hasil daripada revolusi pemikiran yang dipelopori oleh Immanuel Kant, John Locke dan David Hume, yang menyumbang kepada idea pemikiran rasional dan saintifik. Akhir sekali, pada abad ke-19, revolusi industri kedua terlahir yang menyaksikan peningkatan daripada sektor telekomunikasi, teknologi maklumat dan bidang sains yang lain. Jadi kita beralih ke aliran pemikiran barat. Terdapat dua corak pemikiran yang diterapkan di barat, iaitu corak tradisional atau kita panggil medieval, dan corak moden. Jadi corak moden ini dipacu oleh dua tokoh falsafah utama, iaitu Francis Bacon dan juga René Descartes. Jadi apakah falsafah yang diterapkan oleh mereka berdua? Mereka berdua menerapkan falsafah yang bernama Cartesian dualism, iaitu falsafah ini menerangkan tentang jasad dan roh adalah dua perkara yang berbeza, di mana mereka membahagikan kehidupan kepada dua ekstrim, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam sekitar sebagai makhluk yang tiada apa-apa nilai dan makna. Jadi inilah masalah kepada falsafah Cartesian dualism, iaitu wujudnya sifat anthropocentrism, iaitu manusia pemikiran yang mana menerangkan bahawa manusia itu sebagai fokus dalam alam semesta. Problemnya di sini adalah apabila diterapkan dalam hati manusia, maka lahirlah kemusnahan alam yang disebabkan oleh manusia, iaitu kita panggil antropogenik, iaitu campur tangan manusia dalam kemusnahan alam sekitar. Jadi kita perlukan dekolonisasi, iaitu kita perlu decolonize diri kita daripada sifat Eurocentrism, iaitu pandangan dunia berpaksikan kepada tamadun barat sahaja. Dan juga kita perlu dekolonisasi daripada penjajahan epistemologi dan ilmu kearifan tempatan. Jadi pada saya, dekolonisasi perlu dilaksanakan dengan membunuh trait anthropocentrism dalam diri insan yang terikut falsafah Cartesian dualism. Jadi bagaimana kita harus melakukan itu? Jadi jawapannya ialah terdapat tiga cara yang
diajukan dalam nota, iaitu pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Kedua, falsafah aspek ketuhanan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing, kita perlu mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang seimbang dan tidak hanya melihat kepada GNP, KDNK tanpa melihat kesan kepada alam sekitar. Maksudnya di sini ialah setiap kali kita ingin melakukan development ataupun pembaruan atau kemajuan, kita juga harus menitik beratkan aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek alam sekitar. Adakah kita punya planning itu akan memusnahkan alam sekitar, apa impaknya kepada dunia luar, gitu. Untuk yang kedua juga ialah falsafah aspek ketuhanan, iaitu kita berbalik kepada prinsip agama, iaitu Allah telah meletakkan kita bagi Muslim sebagai manusia ini sebagai khalifah, iaitu kita juga diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Okey. Perintah untuk tidak melampaui batas, seperti mana yang diterangkan, yang disebut oleh Allah dalam Quran, ayat Al-Maidah ayat ke-87, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mafhumnya ialah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Maidah 87. Jadi daripada ayat ini kita boleh lihat ya, kita tidak seharusnya melampaui batas lah dalam setiap perkara yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Seterusnya ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi seperti mana yang kita belajar dalam tajuk sebelum ini, iaitu kita kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan, di mana kita tidak mengikut acuan negara barat dan mengikut falsafah yang diterapkan, mengikut kepada ilmu kearifan tempatan dan gaya hidup masyarakat setempat. Kesimpulannya ialah dekolonisasi ini adalah perlu bagi membebaskan diri dari elemen penjajahan serta membina negara bangsa dengan acuan negara sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih.